Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Mac 2021 bersama saya Vivi Emirza Ika. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata Kerajaan Sarawak akan melabur dalam penanaman semula pokok selepas pandemik COVID-19 berakhir. Menurutnya, penanaman semula pokok-pokok yang berharga dan mempunyai pasaran tinggi akan membantu industri perkayuan negeri pada masa akan datang. Ingin saya nak kongsi di sini bahawa dalam dasar kita selepas pandemik ini, kita akan melabur untuk menanam semula pokok-pokok sebagaimana yang telah saya katakan tadi di kawasan-kawasan yang telah ditebang dengan pokok yang boleh tumbuh dengan cepat dan menjadi bahan untuk industri perkayuan ataupun hiliran industri kita di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Sarawak 2021 di Taman Tasik Bukit Sil Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Zohari menambah, Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk menjadikan Taman Awam Bukit Sil di Petrajaya sebagai kawasan hutan simpan diwartakan. Kerajaan negeri telah bersetuju secara prinsip semalam untuk kawasan ini menjadi another gazetted nature reserve. Semalam saya dengan Datuk Amang Tengah kita kata kita akan transform kawasan ini menjadi nature reserve, meaning forest in the city. Kita ada di Setutong dan ini pula di Petrajaya. Jadi tempat ini sangat sesuai dengan tasiknya. Sebab ya kami tadi berjalan kaki, si naik bagi untuk datang di sini dan kita lihat bahawa tempat ini akan menjadi satu kawasan nature reserve dengan various species of trees that can be planted here, termasuklah buluh tadi. Ujarnya lagi, kawasan tersebut lebih baik berbanding Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) yang ada di Kuala Lumpur jika dibangunkan dengan baik. Pada majlis itu, Jabatan Hutan Sarawak telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Sarawak Energy Berhad SEB, Sime Darby Plantation SDP dan Universiti Putra Malaysia UPM yang akan mewujudkan kerjasama dalam aspek restorasi dan konservasi alam sekitar, terutama di kawasan tadahan air dan penyelidikan. Laporan seterusnya, saluran Wi-Fi sementara WS menerusi inisiatif Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan dipasang di 200 kawasan yang sering mengalami masalah rangkaian internet di Asajaya, termasuk di Kampung Sambir. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, saluran WS akan disiapkan tidak lama lagi bagi membolehkan kerja-kerja penyambungan kekal di menara telekomunikasi disiapkan. Jelas beliau, projek WS merangkumi pemasangan terminal aperture sangat kecil VSAT ke kawasan pedalaman sebagai penyelesaian interim untuk projek pembinaan 300 menara telekomunikasi pertama di seluruh negeri. Semasa majlis pelancaran Wi-Fi saluran dan sesi taklimat telekomunikasi di bahagian Samarahan di Dewan Masyarakat Kampung Sambir pada Jumaat, beliau menambah setakat ini kerajaan negeri telah membina lebih 170 menara telekomunikasi daripada 300 menara di bawah projek SMA. Katanya, Kerajaan Sarawak juga telah memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk memberikan lesen kepada Sarawak bagi membolehkan kerajaan negeri membangunkan perkhidmatan internet jalur lebar di kawasan tertentu. Seterusnya, meskipun berdepan pasaran ekonomi yang agak suram akibat penularan COVID-19, industri kraf di Sarawak masih mampu mencatat nilai jualan sebanyak 16.7 juta ringgit sepanjang tahun 2020. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, dalam tempoh 2 bulan pertama sahaja, nilai jualan yang dijana oleh 1,064 usahawan kraf di Sarawak sudah mencecah sebanyak 1.99 juta ringgit. Bercakap dalam program final Masakan Warisan Batang Sadong pada Jumaat, beliau yang juga ahli Parlimen Batang Sadong memberitahu setakat ini seramai 1,051 usahawan kraf di Sarawak berdaftar dengan Kraftangan Malaysia.
Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 46 inap desa dengan jumlah seramai 631 pengusaha di Sarawak telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Katanya dalam tempoh Januari sehingga September 2020, jumlah pendapatan yang dihasilkan ialah lebih RM936,000 menerusi kedatangan seramai 7,056 pelancong tempatan dan luar. Sementara itu, beliau merakamkan tahniah kepada seramai 15 peserta final dalam pertandingan masrakan warisan gedung dari Zon 1 Gedong, Zon 2 Lubuk Punggur dan Zon 3 Semalatong. Ujarnya pertandingan masakan warisan bukan sekadar melihat bakat peserta tetapi sebenarnya bertujuan mengenal pasti produk-produk baru yang akan memberi nilai ekonomi kepada seluruh penduduk. Di Dalat pula, sebuah bangunan akan disewa untuk dijadikan pejabat wanita dan keluarga Sarawak di daerah itu. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ketika ini pihaknya hanya menunggu kelulusan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk meluluskan permohonan sewaan bangunan berkenaan. Katanya peruntukan telah diluluskan untuk kerja-kerja renovasi dan operasi di premis baru itu nanti. Jadi bantuan yang diberikan pada hari ini, bantuan ekonomi. Sumbernya adalah daripada peruntukan MRP. MRP sepatutnya Nurani teragihkan tahun lepas, tetapi tidak terpaksa tangguh disebabkan oleh COVID-19. Jadi saya telah asingkan iaitu saya telah peruntukkan sebanyak 30,000 untuk membantu ekonomi wanita. Sebab kau tahu wanita di dalam ini adalah wanita yang bersemangat wajar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyampaian Bantuan Ekonomi Wanita Dun Dalat di Dewan Terbuka Pusat Hikmat Dalat baru-baru ini. Berucap lanjut, beliau berkata bantuan ekonomi itu adalah daripada peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM30,000. Jadi bantuan yang diberikan pada hari ini, bantuan ekonomi. Sumbernya adalah daripada peruntukan MRP. MRP sepatutnya Nurani teragihkan tahun lepas, tetapi tidak terpaksa tangguh disebabkan oleh COVID-19. Jadi saya telah asingkan iaitu saya telah peruntukkan sebanyak 30,000 untuk membantu ekonomi wanita. Sebab kau tahu wanita di dalam ini adalah wanita yang bersemangat wajar. Seramai 30 orang penerima menerima bantuan untuk siri pertama itu, manakala seramai 30 orang lagi untuk siri kedua. Sementara itu, ketika ditemui penerima amat menghargai bantuan yang disumbangkan Datuk Seri Fatimah. Menurut Mariani Deni, beliau amat berterima kasih kepada Adun Dalat itu di atas bantuan ekonomi tersebut. Saya Marianti binti Muhammad Deni. Saya membuat kuih muih kering, kuih muih basah dan membuat keropok leko. Saya berterima kasih kepada Datuk Hajah Fatimah kerana memberi sumbangan kepada kami. Seorang lagi penerima, Suzila Lidi, amat menghargai bantuan tersebut kerana ia dapat membantu mengembangkan lagi perniagaannya. Saya Suzila dari Kampung Baru Dalat. Saya mengusahakan benyuh temih atau lebih dikenali dengan nama manisan kelapa yang sekarang diusahakan di rumah sahaja. Dengan bantuan yang diberikan ini dapat meringankan kerja saya dan memberi semangat kepada saya untuk lebih mengembangkan lagi bisnes saya. Beralih ke perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatat 213 kes positif baharu pada Jumaat, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 15,176 kes. Kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti tertera. Sehubungan dengan itu, daerah Tanjung Manis telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan terdapat 2 kluster baharu iaitu kluster Lorong Desa Senadin Miri dan kluster Batu Gong Serian, meningkatkan jumlah keseluruhan yang masih aktif setakat ini kepada 33 kluster. Kedua-dua kluster tersebut masing-masing dikesan melalui saringan individu bergejala.
Kenyataan sama memberitahu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan lagi berkuat kuasa 30 Mac 2021 sehingga 12 April 2021. Turut dimaklumkan Kampung Cupak Serian dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 25 Mac 2021 sehingga 7 April 2021. Manakala Kampung Batu Gong Serian juga dikenakan PKPD berkuat kuasa 26 Mac 2021 sehingga 8 April 2021. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.